وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdimu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini, dengan segala inayah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita dipertemukan pada pagi ini untuk sama-sama solat berjemaah dan juga mendengar kuliah. Mudah-mudahan Allah terima segala ibadah kita pada pagi ini dan menjadi asbab diangkat ibadah kita sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tajuk pada pagi ini berkaitan tentang akidah dan perjuangan. Dalam suratul Baqarah, Allah datangkan tentang 4 kisah, 4 cerita. Yang pertama, Allah turunkan wahyu tentang sirah Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Allah turunkan tentang kisah Iblis laknatullahi alaih. Yang ketiga, Allah datangkan tentang kisah Nabi Ibrahim. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, apakah di sebalik ibrah 4 kisah yang Allah nukilkan dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah, dan kaitan antara 4 kisah ni? Apakah di sebalik ibrah Allah datangkan tentang 4 kisah dan kaitan di antara 4 kisah? Nak bagi tahu tuan-puan sekalian, bagaimana nabi-nabi terdahulu, ulama-ulama terdahulu, hidup mereka ni satu je, iaitu meletakkan Allah tu yang paling hadapan, tak ada yang lain. Meletakkan Allah Subhanahu wa taala itu Allah nak memberitahu makhluk aku. Maka diceritakan yang pertama tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Pasal apa Nabi Adam? Lakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil makna literal, makna umum saja, bukan kita pergi kepada perbincangan akidah. Maka kalau kita lihat para ulama tidak layak kita mengatakan satu nisbah Nabi Adam itu berdosa. Tapi itu syarahnya panjanglah, kita nak huraikan kat sini bukan tempatnya. Tapi nak faham cerita secara literal saja, secara umum saja. Ini jenis sampel yang pertama. Makhluk Allah Ta'ala, seorang Nabi yang sifatnya taat kepada Allah, cintanya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah nukilkan sedikit kisah tentang
Nabi Adam itu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa Nabi bukan dosa macam orang awam, macam orang kita, orang biasa. Tak. Dosa Nabi ni petunjuk. Sifat Nabi ni suka cerai dengan Karinah isterinya. Tak. Kalau tidak ada sunnah itu, bila kita bercerai, apa rujukan dia? Kan? Tak ada sandaran. Maka kena faham dalam konteks ni. Bukan kita nak maksudkan Nabi ni berdosa sifatnya. Sebab sifat utama bagi Nabi maksum, tidak terpelihara daripada sebarang dosa noda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Yang kedua, Allah nukilkan tentang faktor Tuhan je kerjanya. Makhluk ini bagaimana meletakkan kisah Nabi sampel yang Allah nak beritahu kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini seorang Nabi ulul azmi yang sifat taatnya itu 100%. Bahkan kata ulama, Allah Ta'ala secara total. Puluh tahun tak dapat anak, tetapi Allah nak bagi tahu dalam apa masalahnya, apa yang kurang pada dia sampai ataupun mempersoalkan tentang takdir Allah Subhanahu. Anak tak ada anak, dan tak minta pun kepada Allah. Sebab apa? Itu yang mungkin terbaik kepadanya sebagai Nabi. Kemudian bila kahwin, ke bumi Mekah, touchdown, terus pergi keluar berjihad fisabilillah. Tak ada cari bekal makan ke, tempat perlindungan ke. Ada terselit satu sirah pun Nabi Ibrahim bertanya-tanya, kenapa begitu wahai Allah? Tak ada. Allah kata A, B. Allah kata jenguk je, jangan jumpa. Dia jenguk je, tak jumpa. Kalau kita dapat peluang jenguk, jumpalah kejap. Kita mesti akan lari border sikit. Tapi Nabi Ibrahim tak. Pula tu dibenarkan bertemu dengan isteri dan anaknya Nabi Ismail. 3 hari, hari ketiga dapat wahyu kena sembelih anak. 3 hari tu. Lainlah 3 bulan ke kan, dah bermanja, dah bermesra, dah dapat membesarkan anak bersama-sama dengan isteri. Okey lagi, ini 3 hari sampai ke Mekah. Hari yang ketiga dia 3 hari bermimpi. Hari yang ketiga barulah berlakunya peristiwa disembelihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepatuhannya itu secara lurus, no kompromi. Kepatuhannya
wa ta'ala tanpa ada maslahat untuk dirinya. Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, suratul Baqarah juga didatangkan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah ibrahnya, tuan-tuan sekalian? Allah turunkan sedikit kisah dalam suratul Baqarah tentang Nabi Muhammad, kata guru kami, sebagai suatu pedoman sampel Allah akan pada Nabi Muhammad sunnah yang lebih fleksibel. Ada untuk Allah, ada untuk Nabi. Ada time Nabi bersama-sama dengan keluarga dia, ada time Nabi dengan para sahabatnya, ada time Nabi sepenuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih fleksibel. Maka kata guru kami, beruntunglah umat ini diwahyukan Quran dan sunnahnya itu sunnah yang lebih sifatnya fleksibel. Nak kaya, terpulang, kaulah sebanyak mungkin keuntungan kekayaan. Tak ada limit. Islam tak ada meletakkan limit dalam kekayaan. Cuma satu je, jangan kedekut. Jangan kedekut, jangan sampai lupa Tuhan, jangan sampai tak ada masa untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia punya border dia. Nak kaya, terpulang kaya. Dalam agama kita ini, Allah berikan kita ruang kesempatan, ada waktu spend time dengan family. Betul? Ada masa kita spend time memang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kerja dakwah kepada agama. Tapi satu je, bila kata guru kami ni, bila sifat makhluk ini sunnahnya fleksibel, dia mudah melonggarkan agama Allah Ta'ala. Maksudnya dengan family tu sampai lupa Tuhan, tak ada masa langsung nak datang ke surau dan masjid. Duk sibuk dengan keluarga dia, dengan kerja dia dan seumpamanya. Ini sedikit ujianlah kepada orang yang umat yang di mana sunnahnya itu lebih fleksibel, ada pilihan yang banyak. Sebab tu kata guru saya belajar tentang ilmu public speaking dalam bab psikologi. Manusia ni kalau ada pilihan, dia akan cenderung untuk pilih benda yang paling mudah dalam hidup dia. Ni kesan bila mana sunnah Nabi tu fleksibel. Bila mana ada pilihan, dia akan cenderung pilih benda yang lebih mudah untuk diri dia. Contoh tuan puan kalau pipi kanan ni gatal, tuan puan garuk pakai tangan kiri ke kanan? Tak pasti. Cuma bayang. Cuba garuk sekarang. Macam ni ke macam ni? Macam ni, tangan kanan garuk pipi ke kanan. Kalau pipi kiri gatal, kita akan garuk tangan kiri, garuk pipi ke kanan. Jaranglah macam ni. Pernah lah kan, tapi jarang. Maka kata guru kami, kenapa manusia sedangkan ada pilihan yang lain, bukan setakat garuk macam ni je, boleh saja macam ni. Macam ni, tangan kiri. Kenapa pilih macam ni direct? Kenapa tak pilih macam ni? Kenapa tak pilih macam ni? Macam ni, macam tu lah. Ini kenapa? Sebab ada pilihan. Manusia ni bila ada pilihan dalam hidup, dia akan cenderung untuk pilih benda yang mudah bagi dia. Dia takkan pilih benda jalan yang susah. Ni manusia, Allah jadikan fitrah begitu. Dan tak bijak lah, gatal kanan susah payah dunia. Tak bijak lah pula. Normal lah tu. Tapi nak bagi tahu, bila mana sunnah Nabi ini sifatnya fleksibel, dia boleh ada kecenderungan untuk melonggarkan sunnah Nabi, melonggarkan akan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ada dua pilihan, nak semayang kat rumah ke, semayang seorang ke, ataupun semayang kat masjid. Bila ada pilihan, dia akan cenderung untuk pilih jalan yang paling mudah, ataupun dia apa benda yang dia terbiasa. Kalau dia jenis orang yang memang dah hatinya bersih kan, terpaut dengan masjid, maka percayalah bila mana datangnya pilihan, dia akan pilih benda yang dibiasakan dalam hidup dia. Yang masjid lah. Walaupun ada pilihan semayang kat rumah, berjemaah dekat rumah dengan anak isteri dia, tapi dia pilih kat masjid. Sebab apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah Syam, Allah sebut apa dia? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan pada manusia dua petunjuk.
fujuraha, petunjuk yang buruk. Yang kedua, petunjuk yang bertakwa kepada Allah. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah, maka berjayalah orang-orang yang memilih untuk membersihkan hatinya. Otak kita ni fungsinya apa pada hati? Memberi knowledge supaya hati membuat pertimbangan. Knowledge ada pilihan, nak semayang kat rumah ke kat masjid, nak dengar kuliah ke nak balik, contoh, ada pilihan. Itu yang disebut sebagai fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka apakah yang membezakan manusia pilih jalan yang baik dan buruk? Hati dia. Qad aflaha man zakkaha, maka berjayalah orang-orang yang telah membersihkan hatinya. Siapa hati bersih, dia akan pilih ilham-ilham yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah bila mana kita ada pilihan dalam hidup. Sebab tu orang-orang barat, motivator ni lah, antara cara dia nak push the limit, dia buat apa? Contohlah dia 2,000. Ini memang last money dia untuk dia survive. Apa biasa orang-orang barat akan buat sebagai nak push dia punya limit kemampuan dia? Dia akan buat apa dia? Dia akan beli jam ataupun benda yang sangat berharga, bernilai mahal, tapi bukan keperluan sangat, tapi dia akan buat benda macam tu. Apa dia? 2,000, dia akan beli jam dalam 1,700, 1,500, 500 dia punya modal untuk dia move on. Kalau kita 2,000, jam mungkin RM50 lah. Nak survive perlukan modal kan, meniaga perlu modal yang besar. Ni macam mana orang-orang barat, dia nak push the limit, dia belanja benda yang membuang duit untuk dia boleh push diri dia macam mana nak survive sebulan ni RM500. Akhirnya berjaya. Ni macam mana orang-orang barat mengambil pendekatan push the limit tu dengan mengurangkan pilihan dalam hidup. Bila mana manusia ni ada 2,000, ada 10,000, dia akan banyak pilihan untuk berbelanja. Maka buat kaedah tersebut. Infak 1,000, ada 10,000, infak 9,000. Cuba try survive 1,000 sebulan. Macam mana? Bau real. Tapi kalau kita infak 50, dapat 10,000, infak 100, dia tak mencabar minda lah kan. Jadi nak bagi tahu, Allah yazatkan dalam suratul Baqarah kisah Nabi Muhammad, memberikan satu gambaran Nabi Muhammad, umat ini disunahkan kepada kita sunnah yang lebih fleksibel. Nak sedekah terpulang ikut kemampuan masing-masing. 1,000, 100, RM10, RM1, seposen pun tak ada masalah. Tidak ada larangan dalam Islam. Terpulang, cuba satu je, ikhlas. Bila infak sedekah kena ikhlas. Bila kita memiliki harta benda, bila mana kita ada family yang kita kena jaga, jangan sampai kita mengabaikan dakwah, mengabaikan akan sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kalau kita lihat akidah secara umumnya ada 3 definisi, ada 3 makna. Akidah juga membawa maksud iman. Apa tu iman? Perkara yang gaib, benda yang tak nampak, perkara yang tak boleh diukur, itu iman. Permasalahannya, hidup kita ni mesti kena mengukur iman kita masing-masing sebagai persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan kita semayang penat, bersedekah banyak kan, ibadah tu macam-macam, bangun awal, bangun malam, tahajud, menangis tengah malam. Tiba-tiba kita tak tahu berapakah markah iman yang kita nak persembahkan kepada Allah. Kan? Ibadah tu macam-macam dah. Masalahnya tak tahu sekarang ni iman kita berapa persen. Maka kata guru kami, maka hidup ini perlu berusaha untuk mengukur iman. Walaupun iman tu secara asasnya perkara yang tak boleh diukur. Maka ukurlah iman kita dengan 2 jalan. 2 jalan ini saja boleh mengukur iman. Poinnya kita mesti mengukur iman kita masing-masing supaya kita boleh buat persiapan untuk menghadapi kematian. Apakah 2 benda yang boleh mengukur iman kita masing-masing? Dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia 2.
Allah tu hati. Corong bagi hati ada 7 organ, ada 7 panca indera yang perlu kita jaga dengan ketaatan. Antaranya hidung, mata, mulut, tangan, kaki, kemaluan. Ada 7 dalam kitab penawar bagi hati. 7 anggota inilah akan menjadi lorong corong yang menentukan kepada hati kita masing-masing. Iman lemah sebab apa? Mata tak jaga dengan benda-benda yang baik. Iman lemah sebab apa? Sebab kaki ni tak banyak pergi tempat-tempat yang baik, ataupun pergi tempat-tempat yang tidak bermanfaat, menjadikan hatinya busuk ataupun hatinya hitam gelap. Yang kedua, apakah perkara yang boleh mengukur iman? Bil qalbi, dengan hati, dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia boleh mengukur iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sifat itu, sifat 2 petunjuk ini, 2 indikator ini bukan sifatnya hakiki. Bukanlah maksudnya orang yang bangun tahajud ni confirm kuat iman, tak semestinya. Sebab dibalik pada makna asal, iman itu benda yang tak boleh diukur. Sebab tu jangan mengukur iman orang lain. Tak ada lemah iman, Syekh. Wah, pandai kau cakap lemah. Iman sendiri pun tak tahu, iman orang dia boleh ambil tahu pula. Sebab tu kita tak dibenarkan untuk menyebut tentang amal orang lain. Sebab hakikat iman itu tidak akan boleh diukur oleh manusia, sebab dia menjadi hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang dikatakan tadi tu bil jawarah dan bil qalbi itu sebagai muhasabah kita. Yalah, daripada tak ada apa-apa evidence nak mengukur iman, lebih baik kita menjadikan 2 faktor ini, ibadah kita, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata guru kami, bukanlah juga maksudnya itu hakikat. Itu sekadar untuk kita yang meletakkan markah tu sendiri. Kita sendiri yang mengukur dengan 2 elemen tadi tu. Boleh jadi orang-orang yang semayang sikit je tapi lebih besar imannya. Boleh jadi orang-orang yang berzikir tak banyak pun, okey, tak banyak tak kalau orang semayang sikit imannya tinggi, macam itulah. Tak kalau orang tu ini kan pula zikir 2-3 kali, zikir sekadar 10 kali saja imannya tebal. Tetapi begitulah yang kita nak faham. Macam mana pun kita perlu mengukur iman kita dengan kadar kemampuan kita sebagai satu indikator. Kita kena check, tuan-tuan sekalian. Dia jangan kita duk kita hanya belajar benda-benda yang halal je, tak belajar benda-benda yang haram. Juga dia minum arak walaupun 1 titis, dia tak tahu. Begitu juga dengan sifat Allah Ta'ala. Mana mungkin boleh kenal Allah kalau tak dahului dengan mengenal akan sifat-sifat bagi makhluk. Tuan-puan cari buku yang level orang awam ini, kita semualah yang sangat mudah nak faham tentang ilmu-ilmu sifat Allah, sifat makhluk ni. Tuan-puan beli buku 20 sifat bagi Allah karangan Ustaz Mahadi Joy. Pada saya memang detail mengikut kitab-kitab besar dah tu. Dia punya istilah, dia paduan. Tapi huraian tu memang sangat bahasa orang awam lah. Kalau saya baca mukadimah kitab tersebut pun, memang gurunya amanahkan dia untuk tulis bab akidah ni, sebab dia punya passion topik dia adalah fiqh dan tasawuf. Tapi tok guru dia minta untuk dia buat buku fiqh.
Maka bila mana gesaan beberapa kali oleh guru dia, maka dia datang ke satu formula memahami tentang sifat Tuhan. Memang pada saya subhanallah sangat mudah untuk difahami. Tak tahulah kalau tuan-puan rasa tu pun dah tinggi sangat, nak ceritanya memang kena belajar lagi lah. Tapi secara topik dia memang rujukannya memang buku-buku besar lah. Buku-buku besar memang sangat bermanfaat. Dan dia pecahkan dua. Sebelum belajar sifat Allah, kena faham dulu tentang sifat-sifat bagi makhluk. Kita pernah hurai benda ni. Makhluk ni ada dua elemen. Apa dia? Jirim. Apa dia? Arab. Jirim ni manusia itu berbentuk. Arab ni manusia itu bersifat. Dengan sifat makhluk. Sifat makhluk ni ada 4. Apa dia? Kaifa, kam, aina, mata. Apa benda yang cerita pasal aina, di mana, itu makhluk bukan Tuhan. Apa-apa yang cerita pasal kaifa, bagaimanakah, itu makhluk bukan Tuhan. Bagaimana Allah turun, bagaimana Allah Ta'ala memberikan rahmat, bagaimana bentuk Allah, bagaimana Allah Ta'ala ni sifat besar tu, besar yang bagaimana meninggi ke melebar. Bila topik pasal bagaimana itu makhluk, tak layak kita membahaskan perkara tersebut tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsirkan ayat tersebut, Allah itu di atas bertempat, Allah tu di arash, Allah tu di urat marih, maka tertolak makna tersebut. Itu bukan makna yang menepati dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ataupun kena faham zaman sekarang ni baru-baru ni viral tentang satu grup free think. Dalam tu topik memang open. Dia punya admin tu starting dia buka account tu, bila kita scroll paling atas sekali, anda ingin tahu pasal kami, tanya apa-apa soalan. Itulah dia punya ayat dia. Dia open untuk orang ramai, tanya apa-apa soalan tentang free thinking ni. Maksud kata etis lah. Free thinking ni orang-orang yang dah ikut fahaman etis lah, bebas, tak ada panduan dalam meletakkan satu indikator dalam kehidupan ni. Oh, tengok memang betul orang Melayu kita lah. Memang Cina tak ada lah lama. 15,000 follower dia. Tuan-puan FB berapa follower? Follower tak ada follow. FB pun tak ada. Jam lah. Macam mana orang-orang macam ni progresif dalam nak membawa dakwah mereka. With OwnPro, you get free access to overlays and alerts. Just download our free plugin for OBS Studio. Memang saling complete lah, saling backup, saling memberikan. Oh subhanallah. Tapi kadang-kadang guru macam ni memang tak ada ustaz-ustaz yang masuk. Memang tak ada. Saya baca je lah. Saya sekadar baca je lah, pun tak masuk. You've got the idea. Maksudnya nak ceritanya ada GoDaddy has the domain to make it happen. Sampai kita macam tu sekarang. Find your domain. Jadi GoDaddy.com. Apa kaifa, aina, kam, apa-apa yang cerita pasal kam, bilangan itu bukan Allah, itu makhluk. Ni Arab tu masuk kata apa dia? Topik tentang sifat-sifat bagi makhluk. Maka bila tuan-puan faham tentang 4 Arab ini, maka insya-Allah kita akan lebih mudah siapa itu Allah Taala. Sebab tu kalau kita lihat dalam ilmu ghaib, pasal ruh, pasal nafs, sebab banyak orang tanya soalan, Ustaz, roh tu keluar Ustaz, roh tu keluar bentuk apa? Bentuk kita punya badan ke, ataupun dia sekadar asap? Macam aku pernah jumpa pula makhluk tu. So, dan kata guru kami, tak boleh kita terlalu membayangkan benda yang gaib. Itu gaib lagilah gaibul ghuyub. Apa tu? Allah Ta'ala, Allah yang lebih maha gaib. Jauh sekali untuk kita benarkan akal itu untuk membayangkan tentang gaibul gaib. Tak boleh. Benda gaib pun sekadar kita ambil makna umum je. Jangan duk macam pahala tu Ustaz, pahala tu dia bentuk macam nombor ke, ataupun dia macam air, bila timbangan tu nampak penuh. Ya Allah, jauh sangat begitu.
Tak dibenarkan untuk kita membayangkan benda gaib. Sebab apa? Nama je pun gaib. Benda yang tak boleh dibayangkan oleh akal. Tiba-tiba manusia sekarang ini duk sibuk nak membahaskan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila kita sebut bagaimana nabi-nabi terdahulu dan ulama-ulama terdahulu dalam mereka ni hidup, jelas Allah tu yang paling hadapan. Suka saya nak bercerita sikit pada pagi ni. Tak tahu dah cerita ke belum kat sini tentang kisah Laila Majnun. Pernah dengar? Dah cerita kat sini? Dah. Laila Majnun. Oh, belum nak dengar cerita ke nak ambil kuliah dah? Boleh pagi ni macam ramai syahid dah. Ramai syahid pagi ni. Jemaah sini jangan syahid. Kuliah subuh dia hari ni ramai syahid. Semalam buat apa Itulah, saya tukar, saya sedang buat dua pasal Laila Majnun yang telah diburukkan versinya oleh orang Melayu kita. Kalau dekat drama Melayu ni, kisah Laila Majnun ni pasal apa ibu-ibu belakang? Tengok cerita Laila Majnun. Pasangan kasih, betul? Putus hubungan, perempuan tu kahwin lain, betul? Laki tu gila, tak boleh terima hakikat. Perempuan tu gagal dapat perkahwinan dia, betul? Menyesal, dia pergi cari balik kekasih lama dia, tengok-tengok dah jadi gila. Menyesal, lupa yang perempuan ke yang laki tu akhirnya mati. Laki tu mati akhirnya. Cerita Melayu lah. Saya tengok 2-3 kali dah. Ada version lebih kurang sama cerita dia, tapi watak dia punya pelakonnya berbeza. Laila Majnun. Subhanallah, kata guru kami, rupa-rupanya tuan-puan sekalian, semua kisah-kisah tentang Laila Majnun. Laila Majnun ni maksudnya Laila yang digilai oleh siapa? Qais. Dalam riwayat, Laila ni bukan perempuan yang sangat cantik. Dia perempuan biasa je. Tidaklah gebu putih melepak, tergila terniur bila melihatnya. Tak. Dia perempuan biasa, cuma tergila-gila oleh Qais. Hanya Laila ini digilai, disukai, dirindui oleh namanya Qais ni. Ni nak cerita pasal Qais ni lah hari ni. Rupa-rupanya kata guru kami, semua kisah tentang Qais yang tergila akan Laila ini, satu je mesej dia. Bagaimana orang yang dikatakan gila itu mengajar kepada orang yang berakal bagaimanakah cara sebenar membina mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya cerita tu cerita yang bagus. Memanglah cerita tu cerita yang tentang cinta cintun, tapi cara mengayat, cara meletakkan definisi cinta tu, maka Qais mengajarkan kepada kita umat satu dunia ini satu pengajaran yang sangat bagus. Apa dia? Qais lah banyak mengajar kita tentang bagaimanakah makna cinta yang sebenar, dan hakikatnya bagaimanakah Qais mengajarkan kepada kita bagaimanakah cinta mahabbah yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang boleh kita sempat kongsi, saya cerita dua lah. Adalah 2-3, ada 4-5 kisah lagi yang saya tahu. Cuma kesempatan pada pagi ni kita cerita dua je. Satu hari ada orang semayang. Dia semayang, tiba-tiba Qais ni, dia duduk depan orang semayang tu, dia duduk tenung orang tu semayang. Abang kalau tengah semayang, orang tenung, tak kelip mata, rasa apa? Kau cari pasal lah budak ni. Bayang, dia tu tenung kita, tak berhenti-berhenti tenung, menyebabkan orang semayang ni melajukan sembahyang dia. Habis semayang tu terus dia tanya pada Qais ni, wahai orang gila, daripada tadi kau pandang aku kenapa? Menyebabkan aku tak selesa semayang. Maka orang gila ni pun cakap, Qais pun sebut pada orang semayang, wahai orang yang bersembahyang, sesungguhnya aku melihat kamu ni pelik sangat. Kamu semayang ni untuk apa? Aku semayang ini untuk menunjukkan cinta aku, kasih sayang aku, rindu aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia begitu. Maka katalah Qais kepada orang yang bersembahyang, wahai orang yang bersembahyang, sesungguhnya aku melihat akan kamu ini, solat kamu itu solat yang palsu, penipu, pendusta. Kerana aku ni Qais yang tergila-gilakan akan Laila. Bila mana aku masuk ke kampung Laila, aku akan menatap rumah Laila,
aku tidak akan mempedulikan orang kiriku, kananku, depanku, belakangku, hanya kecuali aku akan hanya memandang akan rumah Lailah. Maka kata ulama daripada kisah yang pertama ini, tuan-tuan sekalian, Quraisy telah mengajarkan kita apakah makna cinta yang sebenar. Cinta yang sebenar bila cinta pada sesuatu tidak akan pedulikan yang lain, tapi berbeza kita. Semua ada. Cinta Allah, cinta dunia, cinta makhluk, semua ada. Maka itulah bukan diberikan definisi cinta yang sebenar, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah tersebut sedikit persamaan tentang kisah yang kedua. Bukan Quraisy, cerita lain, tapi lebih kurang sama cerita dia. Tentang Imam Hasan Al-Basri yang melamar akan Rabi'atul Adawiyah. Imam Hasan Al-Basri ni banyak kali melamar Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan. Tahu kan kisah dia? Perempuan wanita yang sangat solehah, luar biasa amalan dia. Dalam kitab-kitab tasawuf, antara kalam masyhur dia, wahai Allah, kau masukkan aku dalam neraka ya Allah, kalau itulah yang kau redha, kalau itulah takdir aku yang telah kau tetapkan. Macam tu sekali minta kepada Allah Ta'ala masuk dalam neraka. Nak bagi tahu ayat ini tawaduknya Rabi'atul Adawiyah, yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan ditempatkan di kalangan orang yang solehah. Berani minta doa itu, ya Allah masuk dalam neraka, ya tak apalah ya Allah. Apa ni? Tak try lah. Macam berani je try. Ini orang yang makam tinggi lah. Istilahnya apapun musibah menimpa dia, pada dia itu yang terbaik. Dia berserah habis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dilamanya banyak kali, semua di reject, semua ditolak oleh Rabi'atul Adawiyah. Sampailah satu ketika Rabi'atul Adawiyah tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai tuan, kenapa kamu ni suka sangat ke aku? Apa benda yang menyebabkan kamu suka ke aku sangat ni? Maka Imam Hasan Al-Basri pun menjawab, sesungguhnya kamu ini aku suka, aku cinta, dan aku ingin memperisikan kamu kerana kamu ini perempuan yang sangat solehah dan mempunyai rupa paras yang menarik dan cantik. Kalau begitu kamu jumpa adik aku. Adik aku ini lebih solehah dan lebih cantik muka dia, lebih cantik perwatakan dia. Tidak wahai Rabi'atul Adawiyah, aku hanya cinta, suka akan kamu, aku hanya akan memperistirikan kamu. Tu adik aku, cuba tengok. Tu adik aku, cuba tengok. Maka terus kelibat itu Imam Hasan Al-Basri memalingkan wajahnya memandang arah yang dituju oleh Rabi'atul Adawiyah. Mana? Maka apa kata Rabi'atul Adawiyah? Wahai tuan, aku melihat akan kamu ini seorang yang pendusta, pembohong. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai akan sesuatu itu tidak akan memandang cinta yang lain. Okey ibu-ibu, ambil ayat ni ibu. Macam mana jaga suami masing-masing. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai akan sesuatu itu tidak akan memandang cinta yang lain. Cinta yang lebih kurang sama. Itulah makna sebenar cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita ini, tuan-tuan sekalian, kata cinta kepada Allah, tak sepatutnya kita diganggu dengan benda-benda yang lain. Kan kita baru nak berubah, baru nak kembali kepada pangkal jalan, orang provok, orang psycho kita, orang ngacau kita, dah kecil hati, dah mula rasa ya Allah Ta'ala, kenapa ni ya Allah susahnya nak berubah ya Allah. Terkesan dengan orang keliling kita, hanya sebab tuan-tuan sekalian, kita tak memahami tentang makna sebenar apakah itu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang terakhir, Quraisy ni, kata guru kami, dia ada satu habit. Apa habit dia? Dia akan bagi makan pada seekor anjing. Hari-hari dia akan bagi makan anjing ni. Dan dikatakan dia bagi makan makanan yang sedap saja. Bagi yang terbaik lah, makanan yang terbaik, makanan yang sedap. Saya waktu belajar tentang kisah ni, saya terbayang makanan yang sedap. Apa yang sedap? Saya terbayang chicken chop sate ya, sate chicken chop, nasi goreng gitulah kot. Mungkin bila saya dah fikir-fikir balik, sedap ni mungkin makanan anjing yang elok lah. Kalau bagi daging tu, makanan daging yang sempurna, bukan daging busuk. Macam tu lah kot. Makanan yang dia akan bagi makan pada anjing tu hari-hari, dan makanan yang terbaik. Maka orang ramai akan tanya pada dia, wahai orang gila,
Kami melihat kamu ni hari-hari bagi makan anjing pada anjing ni. Kenapa? Maka apa jawapan Qais? Sesungguhnya anjing ini aku muliakan kerana dahulunya matanya itu pernah memandang akan wajah Laila. Maka apa-apa yang terkait dengan Laila, maka aku akan memuliakan akan padanya. Cerita ni. Maka kata guru kami, inilah di antara kisah riwayat para ulama membuat satu kaedah. Apa dia? Tabarruk dengan ulama dan orang-orang soleh. Bayangkan anjing itu mengajar kita tentang satu knowledge. Apa dia? Qais ajar kita. Bayangkan anjing tu pandang Laila dia muliakan. Ini kan pula ulama. Sebab tu daripada cerita ini kata guru kami, para ulama mengambil ibrah cerita ini sebagai suatu guideline panduan, iaitu tentang istilah tabarruk dengan orang soleh dan para alim ulama. Kita diajarkan adab. Bila jumpa ulama ni tuan-tuan sekalian, jumpa, minta restu, cium tangan dia, kalau boleh peluk dia, minta doa dia. Sebab apa? Sebab ulama ini sangat terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama ni bangun malam tuan-tuan sekalian. Bangun malam bukan bangun malam untuk dapat rezeki, dapat naik gaji, dah. Ni bukan level ulama. Ulama ni bangun malam memang Allah jentik hati dia. Mereka bangun malam bukan bangun pukul 5.30, 5 suku. Mereka bangun malam pukul 3.30, pukul 3 pagi. Waktu yang mustajab doa. Ketinggian ahli tahajud tu pada kemampuan membangun tahajud pada pukul 3, 3.30. Syekh Zainul Asri, dia ajar satu amalan yang diajar dan disandarkan oleh guru-guru dia. Siapa yang ada hajat yang sangat besar dan nak on the spot, buat 3 benda. Saya lupalah amalan zikir-zikir tu, tapi dia punya asas 3. Yang pertama, mesti bangun tahajud pada pukul 3 sampai 3.30 aja. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Satu. Yang kedua, dia suruh semayang 4 rakaat tahajud. Okey. Yang ketiga, dia ada ajar semayang tu ada baca surah dia. Surah pilihan lah. Surah pilihan ni surah lazim je. Yang ketiga, yang penting yang ketiga ni. Yang ketiga tu lepas sembahyang amalkan 3 zikir. Saya lupa zikirnya. Tak pasal kata amal. Belajar je. 3 zikir ni. Sebanyak 7 kali 7 kali 7 kali. 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali. Maka ketika kita dah selesai baca 3 zikir ni, ingat mesti 3 sampai 3.30 aja. Maka mintalah sepenuh hati kepada Allah SWT, mengikut pengalaman dia, dan dia ajar kepada anak murid dia yang banyak mengadu balik pada dia. Dia kata hampir semuanya mendapatkan terus apa yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat yakin. Dengan syarat yakin. 3, 3.30. Okey? 3, 3.30. Jadi tabaruk dengan para alim ulama. Sebab tu bukan alim ulama aja, orang soleh ni, banyak orang soleh ni. Circle kita mesti orang-orang di kalangan orang-orang yang soleh. Sebab orang soleh ini sangat terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayang Allah, buat kerana Allah taala. Dia banyak bangun malam, dia jaga sembahyang dia, jaga Quran dia. Maka orang-orang yang terkait dengan Tuhan ini, tuan-tuan sekalian, banyaklah berkawan dengan mereka dan minta doa mereka. Mudah-mudahan apa kita kongsikan pada pagi ini sedikit sebanyak dapat membina hati kita dan fikiran kita untuk kembali menyusun amal ibadah kita dengan niat semata-mata hidup ini memperjuangkan akan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita doakan Malaysia dilanda kembali dengan COVID-19. Sebab tu saya pernah tanya guru kami, Ustaz, dalam cerita Ya'juj wa Ma'juj, kenapa bila Dajjal turun satu dunia rosak, Nabi Isa datang membunuh Dajjal, Islam tu berada pada kemuncak, kaya raya, mewah hidup dia, tiba-tiba kembali Allah murkai manusia yang setelah melepasi zaman Dajjal. Tengok Dajjal tu sendiri dan buat berada alam ini. Lepas proses itu, orang Islam ni kaya raya dan alpa dengan dunianya. Akhirnya Allah turunkan pula Ya'juj wa Ma'juj sebagai proses akhir untuk Allah bunuh habis semua makhluk Tuhan. Kenapa waktu itu boleh manusia tu yang dahulunya pernah tengok Dajjal,
boleh kufur balik, boleh lupa dengan Tuhannya, boleh lupa dengan Tuhannya. Maka kata guru kami Tuan Muslihat, memang itu sifat azali manusia yang sentiasa cepat lupa, alpa dengan Allah Ta'ala, alpa dan lupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh, baru kena Covid kan, dah kena PKP, tak boleh keluar rumah dengan masalah ekonominya. Yang makan gaji selamatlah. Yang kena buang kerja, yang berniaga habis periuk nasi dia. Dah melepasi zaman tu, dapat Allah bagi nikmat kan, PKP dah habis, betul, boleh pergi kerja, boleh main bola, boleh berjalan, boleh makan luar. Tiba-tiba naik balik kes Covid ni. Kenapa? Maka betul lah, manusia ni bila bebas je, dia hilang arah, dia tak terkawal perangai dia kan? Macam kes-kes baru-baru ni tentang apa yang viral lagi ni, apa pasal program team building tu, tahu kan? Program team building tu memang kecoh, semua motivator memang respon pasal topik tu. Kami dalam circle yang sama. Memang kontroversi betul isu tu. Yang komen pula, yang starting post tu pula isteri kepada tuan gambar tu. Yang gambar tu ada suami dia. Apa perasaan isteri, suami dokong perempuan dekat celah kelengkang lah tu mak cakap nak ceritanya, rupa-rupanya orang Islam ni memang ada yang jenis tak ada civic, tak ada sensitivity agama dan apa kemanusiaan tu sendiri, tak ada. Rupa-rupanya tak masuk akal lah benda-benda yang macam tu. Itu okey lagi, bukan okey tu bagus. Maksudnya sebelum ni lagi ada kes team building, apa dia punya terms dia pengorbanan yang sampai bogil, dia buat macam rantaian sampai apa, share pakaian, bogil bulat kan, kena ambush tengah game tu, orang luar rakam, terus pihak berkuasa datang untuk ni lah, untuk apa, selesaikan kes tu. Itu lagi dahsyat tu. Hanya semata-mata nak menjayakan game tersebut, kena bogil betul, laki perempuan lah tu. Tak masuk akal betul lah manusia ni. Kita tengok orang Malaysia ni macam baik, sopan, elok, molek je kan, tapi ada juga kes-kes yang terpencil macam ni. Na'udzubillah. Maka kita bimbang asbab maksiat macam ni lah turunnya bala kepada kita semua. Covid ni mendadak pula, 3 semalam, 3 something lah, mendadak balik sebagai satu peringatan bersama untuk sama-sama kita bersyukur dengan segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah, yang baik tu daripada Allah Taala, yang lemah tu daripada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.